Okey, sebenarnya topik ni adalah ulang kaji je. Ulang kaji daripada sekolah rendah kamu. Okey, kita tengok secara laju. Apakah yang dimaksudkan dengan pecahan? Okey, menyebut suatu, nak sebut pecahan tu. Biasanya apabila sebiji kek dipotong kepada 4 bahagian yang sama. Dalam pecahan ni yang pentingnya bahagian tu mesti sama. Sama rata, sama banyak. Baru dia akan jadi pecahan. Contohnya kamu beli aiskrim. Aiskrim Milo. Tu pernah makan aiskrim Milo? Aiskrim yang macam ni. Macam ni. Ni kad dia. Aiskrim tu. Kan? Yang biasanya kalau kamu beli satu, kamu terpaksa berkongsi dengan adik kamu. Kan? Tak boleh kongsi. Tamak betul. Yang biasanya kamu akan potong macam ini. Ini kamu. Ini adik kamu. Boleh jadi pecahan ke tak? Tak boleh. Sebab tak sama rata. Boleh tak jadi yang ini akan jadi 1/2? Boleh tak? 1 daripada 2 bahagian. Tak boleh. Kamu mesti bahagi sama rata. Macam mana nak bagi sama rata? Ambil pembaris. Pembaris suku. 5, 2.5 sini. Ni potong. Baru potong. Baru boleh jadi. Okey, ni bagi adik kamu. Ini kamu. Baru sama banyak. Baru boleh jadi pecahan 1/2. Boleh? Okey. Apabila sebiji kek dipotong kepada 4 bahagian yang sama. Macam mana nak ukur kek ni bagi sama? Bila potong tu main agak-agak je lah kan. Setiap bahagian itu adalah 1/4 daripada keseluruhan kek. 1/4 ialah satu pecahan dibaca sebagai suku. Kamu belajar suku dan setengah ini ketika darjah 1. Darjah 1. Dia dipanggil suku setengah. Setengah atau separuh. 1/2 kita panggil dia 1/2 ataupun 1/2. 1/3. 2/5. 7/20. Ini sebutan, ini adalah bagaimana dia ditulis. Boleh? Kita tengok yang bawah sikit. Apakah yang dimaksudkan pecahan? Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Sebahagian daripada keseluruhan. Yang paling simple, senang. Yang paling mudahnya, sebahagian daripada keseluruhan. Berapakah pecahan pelajar perempuan dalam kelas ni? Perempuan berapa? Berapa orang? 14 orang daripada berapa? 24 orang. Maknanya pecahan pelajar perempuan dalam kelas ni berapa? 14/24. Sebahagian daripada keseluruhan. Boleh faham? Sebahagian daripada keseluruhan. Okey, kita teruskan. Okey, dalam pecahan angka di atas kita panggil dia sebagai pengangka. Manakala yang di bawah kita panggil dia sebagai penyebut. Pengangka menunjukkan bilangan sebahagian. Bilangan bahagian yang sama daripada keseluruhan. Manakala penyebut menunjukkan jumlah keseluruhan bilangan bahagian yang sama. Boleh? Okey, kita boleh buat dalam bentuk rajah. Dalam bentuk gambar rajah. Contohnya yang ini, yang dilorek adalah 3 bahagian daripada
8 bahagian. Kau boleh tulis 3/8. Kalau macam ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada 6. So 5/6. Macam tu. Okey, kita tengok seterusnya. Kita baca je dulu, nanti baru kita tengok contoh. Pecahan setara, kita tengok pada pecahan setara. Dia apa pecahan setara? Pecahan setara ialah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Apa bendanya? Tunjukkan saya contoh. Dah belajar dah ni. Cerita senangnya macam mana? Tak tahulah cikgu. Tak tahu, saya bagi tahu. Okey, tengok sini. Kita ada 2 biji pizza. 2 biji pizza. Nampak? Pizza biasanya bulat kan? Bila ada masa promosi je ada pizza 4 segi. Okey, pizza ni bulat. Pizza ini saya bagi kepada 2 bahagian. Sebab orang yang nak makan ni kuat makan. Kan, dimakan sebelah dia makannya. Pizza yang ni pula saya bagikan dia kepada 4 bahagian. Boleh? Yang ini dengan yang ini pizzanya adalah sama saiz. Walaupun kamu tengok gambarnya tak sama sebab saya lakarkan, kamu anggap dia sama saiz. Nampak yang saya lorikkan tu? Yang saya lorikkan ni telah dimakan oleh kamu. Kamu seorang makan sebelah ni. Okey? Nilainya adalah 1/2. Boleh? Okey. Manakala seterusnya, oleh kerana tak cukup, dah boring makan pizza ni, makan pizza yang ni pula. Makan juga 1. Makan 1. Lepas tu air, teringin lagi, makan lagi. Makan 2. Betul. Jadi yang sini kamu makan berapa bahagian? 2 daripada 4 bahagian. Kamu nampak tak? Apa yang kamu nampak? Saiz pizza yang kamu makan tu sama ke tak sama? Itulah setara. Baru tahu ke? Kamu sekolah rendah tak tahu? Habis tadi Ngak saya tanya macam tak tahu aja. Itu maksud dia, itu konsep asas dia. Walaupun nilai dia tak sama. Ini 1/2, ini 2/4. Tapi dia punya banyaknya kan, tetap sama. Boleh faham? Itu namanya pecahan setara. Pecahan setara ialah pecahan-pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Nilai yang sama. Okey, bagaimana untuk menentukan sama ada 2 pecahan diberi adalah setara atau tidak? Macam mana kaedah dia? Yang pertama, tukarkan setiap pecahan itu kepada pecahan setara dengan penyebut sepunya. Bandingkan pengangka. Boleh? Macam mana? Ada beberapa kaedah. Macam mana? Boleh faham ke tak boleh faham?
Boleh buat ke tak boleh buat? Macam ni kita nak tentukan pecahan itu setara atau tidak. Okey. Saya tunjuk kaedah yang senang kamu faham. Okey, contohnya kita ada 1/4 dan kita ada satu lagi 3/12. Kita nak tahu sama ada pecahan ni setara atau tak. Setara atau ke tak? Setara ke tak? Setara. Mana tahu? Tu dalam buku dah tulis setara, setaralah. Tapi bukan itu yang kita nak. Kita kena tahu bagaimana dia boleh kita kena tahu macam mana dia boleh jadi setara. Kita tahu dia punya hasil jawapannya adalah setara. Okey. Macam mana kaedah dia? Okey. Sekarang ni 4 dengan 12 kan. Kita tengok bawah dia. Dia cakap penyebut mesti sepunya. Okey. Sekarang ni bagaimana 4 ni boleh jadi 12? Bahagi 3. 4 bahagi 3. 4 bahagi 4, 12. 4 kali berapa 12? 3. Kali 3, 12. Boleh jadi 12. Lepas tu kamu tengok atas. Kalau bawah didarab dengan 3, atas juga mesti darab dengan 3. 1 kali 3 sama tak? Kalau sama, dia adalah pecahan setara. Kita tengok contoh lagi. Contoh dia 1/5 dan 2/7. Ini paling senang. Times 7 times 5. Lepas tu time. Macam tu. Kamu tengok je bawahnya tu. 5 boleh jadi 7 tak? 7 boleh jadi 5 tak? Tak boleh, bukan setara lah. Tak payah sibuk-sibuk nak kira. Faham? Boleh? Lagi? Contoh lagi? Ada contoh lagi tak? Saya dia cari yang setara ni. Okey, ni. Lima per 9 dengan 35/63. Tengok nombor mana yang kecil? Tengok penyebut yang bawah. 9. 9 boleh jadi 63 tak? Boleh. Kali berapa? 7. Kali 7, 63. Yang atas pun kita kena kali dengan 7. 5 kali 7 setara ke tak? Setara. Macam itulah. Ada lagi tak? 4/9 dengan 7/9. 9 boleh jadi 9 tak? Boleh. Kali berapa? 1. Atas 4 kali 1 berapa? 4. 4 kali 1, 1. Apa ngajar kamu ni? 4 kali 1? 4 ni sama dengan 7 tak? Setara ke tak? Senang ke susah? Kenapa ada orang kata matematik dia susah? Tak tahulah kan? Kita tengok nanti exam nanti. Betul ke tidak? Macam mana boleh tak lulus? Okey, seterusnya adalah